Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Faham Magazine ingin membentangkan hasil karya kami dalam membuat kajian tentang tamadun Islam dalam bidang sains dan teknologi. Mari kita mulakan. Latar belakang sains yang asalnya dari bahasa Latin iaitu scia dan scientia membawa maksud pengetahuan. Terdapat juga pandangan bahawa sains adalah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian fenomena dalam alam tabii yang bernyawa dan tidak bernyawa dengan kaedah yang objektif melalui kajian eksperimen. Teknologi pula dilihat sebagai pengaplikasikan ilmu sains atau apa jua ilmu secara sistematik yang dapat membawa perubahan atau kemudahan kepada alam sejagat. Seawal kira-kira 10 hingga 15 Masihi, kota besar sekarang seperti London dan Paris ketika itu masih lagi kelihatan seperti bandar yang usang dan tidak membangun. Namun, pada ketika itu, keagungan tamadun Islam mula bercambah. Pelbagai ilmu sains dan teknologi diperluas serta pembangunan yang mampan dimajukan. Pelbagai sistem dan teknologi diaplikasikan bagi kemudahan masyarakat sekeliling. Para Khalifah Umayyah dan Abbasiyah giat mengutamakan aktiviti penterjemahan buku Yunani yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi ke bahasa Arab. Berikutan dari proses penterjemahan yang meluas itu, ilmu sains dan teknologi semakin berkembang pesat dalam tamadun Islam ketika itu. Pada zaman itu, pembangunan sains dan teknologi Islam kian berkembang demi kesejahteraan hidup manusia dan demi mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Astronomi merupakan bidang sains yang mengkaji kedudukan, pergerakan mahupun pengkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Seawal pertengahan abad ke-8 Masihi, ahli astronomi Muslim generasi pertama muncul di bahagian Baghdad. Pelbagai karya ditulis berkaitan astronomi seperti Usul Al-Falak dan banyak lagi. Astrolab merupakan alat astronomi yang utama yang digunakan ilmuwan Islam untuk menentukan sikap bintang, matahari dan planet selain mampu mengukur waktu, ketinggian gunung serta kedalaman perigi, sungai atau laut. Antara tokohnya, yang pertama Al-Biruni pada ketika itu mampu menentukan jarak antara bintang melalui cerapannya. Yang kedua, Khalifah Al-Ma'mun mendapati bahawa ukur lilit sepanjang 40,253 km di mana hanya mempunyai perbezaan tipis sebanyak 0.5% dengan ukuran lilit bumi yang diperolehi pada zaman ini. Yang ketiga, Nasir al-Din memperkenalkan teori kedudukan bintang dan planet. Bagi matematik pula, masyarakat kini sering dimomok dengan kepercayaan bahawa segala teori penting dalam asas pengiraan matematik semuanya didatangkan dari ahli pemikir barat. Hakikatnya, ahli matematik Islam dahulunya menemui pelbagai teori penting seperti sistem nombor, sistem perpuluhan aritmetik, algebra, trigonometri dan juga geometri. Antara tokohnya, yang pertama, Al-Khawarizmi, digelar bapa algebra, membincangkan kepentingan serta penyelesaian algebra dalam kehidupan seharian dalam karyanya yang berjudul Al-Muhtasafi Hisab Al-Jabar wal Al-Muqabalah. Yang kedua, Al-Kindi mengarang beberapa buah buku berkaitan aritmetik, sistem bernombor,
kuantiti relatif, penentuan pengkadaran dan masa serta tata cara berangka dan penghapusan serta banyak lagi. Yang ketiga, Al-Battani mengetengahkan konsep moden dengan perlambangan, fungsi serta identiti trigonometri. Beliau turut menyediakan jadual pengukuran darjah seperti sinus, tangent dan lain-lain. Bagi fizik pula, pada pelingkungan abad 600 hingga 830 Masihi, tiada penemuan atau dapatan dari ilmuwan Islam dalam bidang ini. Namun, terdapat beberapa pemindahan ilmu fizik tamadun awal seperti tamadun Yunani. Dari abad 830 hingga 900 Masihi, barulah terdapat tanda wujudnya pengolahan baru dan pembaharuan dalam penggunaan kategori intelektual dan kajian fizik. Antara tokohnya, yang pertama, Ibnu Al-Haytham dikenali sebagai bapa optik moden kerana penemuan beliau terhadap gerakan cahaya serta fenomena optik. Beliau menggunakan mesin larit untuk membuat cermin, kanta cembung dan cengkung. Yang kedua pula, Al-Biruni membincangkan tentang graviti, ruang, jirim serta pergerakan bumi. Selain membincangkan ilmu berkenaan atom, beliau mengetengahkan ilmu mekanikal dan hidrolik sehingga maju. Yang ketiga, Al-Razi yang terkenal dengan julukan nama Rhazes. Di barat, beliau menghasilkan banyak karya berkaitan alkemi, optik, gerakan, ruang dan masa. Dan bagi kimia pula, perkembangan sains umat Islam bermula daripada penyelidikan teori merujuk kepada penggunaan praktik yang menyaksikan saintis Muslim menghasilkan barang-barang harian seperti kapur barus, air suling dan minyak gosok. Jelas kelihatan bahawa kimia merupakan antara bidang sains terawal yang dipelopori oleh saintis Islam. Antara tokohnya, yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan yang dikenali sebagai Geber. Oleh golongan barat, beliau diberi gelaran bapa kimia moden kerana menemukan pelbagai hasil kajian seperti beberapa jenis asid, antaranya asid klorida dan asid nitrat untuk melarutkan emas. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad memberikan informasi lengkap berkenaan beberapa reaksi kimia. Beliau juga merupakan orang pertama yang mampu menghasilkan asid sulfat dan beberapa asid lain serta penghasilan zat yang manis melalui penggunaan alkohol. Bagi bidang perubatan pada awal tamadun sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh perubatan Yunani dan Parsi, selain perubatan berbentuk amalan sihir dan tahyul. Setelah kedatangan Islam, masyarakat Arab mengubah sikap dan amalan mereka dalam bidang perubatan dan penyakit berlandaskan ajaran Islam. Antara tokohnya, yang pertama, Al-Razi, seorang saintis ulung, berjaya menghasilkan 200 buah buku perubatan yang masih menjadi rujukan sehingga kini. Yang kedua pula, Ibnu Sina menemukan banyak penemuan perubatan moden yang dibincangkan dalam Al-Quran. Kajian dan penemuan beliau sangat berguna dalam dunia perubatan sekarang seperti perbincangan berkenaan penyakit kencing manis dan jangkitan penyakit saraf. Yang ketiga pula, Al-Zahrawi merupakan bapa pembedahan moden yang sangat mahir dalam perbedahan dan ubat-ubatan. Beliau berjaya membuang sel kanser pada tahap 1 di zaman itu. Beliau juga turut menghasilkan produk kecantikan seperti lotion. Teknik mengikat lengan bagi menghentikan pendarahan merupakan satu konsep yang berasal dari Al-Zahrawi sendiri.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fauzul Hakim bin Azhar, Metrik 42020347441. Apa yang dapat saya simpulkan dari kajian saya ini ialah banyak teori-teori yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam dalam bidang sains dan teknologi masih digunakan sehingga kini. Sebagai contohnya, algebra dan trigonometri yang dibincangkan oleh tokoh Islam iaitu Al-Khawarizmi dan Al-Batani. Ia juga merupakan salah satu daripada pengalaman saya sendiri dalam subjek matematik ketika saya berada di sekolah menengah. Selain itu, saya juga pernah mempelajari ilmu kata cembung dan kata cekung yang ditemukan oleh salah seorang tokoh Islam iaitu Ibnu Al-Khaitam dalam bidang fizik. Akhir kata daripada saya berharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca tentang sumbangan setiap tokoh Islam dalam bidang sains dan teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akila binti Muhammad Yunus, nombor metrik 42020296061. Saya sebagai pekaji, apa yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini, banyak teori tokoh-tokoh dalam bidang sains dan teknologi masih digunakan sehingga kini. Antaranya ialah algebra, trigonometri dan lain-lain lagi. Ia juga merupakan salah satu daripada pengalaman saya sendiri, di mana ketika saya berumur 15 tahun, saya belajar tentang teori algebra dalam subjek matematik. Selain itu, terdapat juga alatan yang sudah tidak digunakan lagi, seperti astrolab dalam bidang astronomi. Hal ini kerana faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa kini. Akhir sekali, kajian ini juga dapat memberi banyak pengetahuan kepada pembaca tentang sumbangan setiap tokoh. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Harun, nombor metrik 42020300581. Di sini saya ingin menerangkan refleksi yang saya dapat daripada membuat kajian dalam sumbangan tamadun Islam bidang sains dan teknologi. Saya dapat mempelajari tentang latar belakang tokoh sesuatu bidang yang kita gunakan sehingga kini. Sepertinya Al-Biruni yang mampu menentukan jarak bumi dan matahari melalui cerapannya. Selain itu, Al-Khawarizmi dalam bidang matematik yang mencipta nombor algebra dan trigonometri yang saya gunakan semasa berada di zaman sekolah menengah. Manakala bagi fizik pula, Ibnu Al-Khaitam, bapa optik yang memperkenalkan kanta cembung dan cekung yang saya telah belajar semasa di sekolah menengah, dan saya sendiri menggunakan kata cengkung untuk melihat jarak jauh. Akhir sekali, Ibnu Sina dalam bidang perubatan yang banyak menemui perubatan-perubatan moden seperti perbincangan penyakit kencing manis. Akhir kata, saya berharap pembaca dapat mengetahui dan mengenali tokoh-tokoh tersohor ini yang memberi sumbangan sehingga kita dapat gunakan sehingga kini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyad Akila binti Osman daripada AD Kepala 6 dan metrik saya 420203781. Sekarang saya akan bercakap tentang refleksi saya berkaitan dengan kajian yang kami lakukan bersama ini setelah berjaya menyelesaikan tugasan ini. Saya rasa seronok kerana secara tidak langsung saya dapat mempelajari benda baharu dan lebih mendalam lagi. Ini kerana saya dapat mempelajari tentang sumbangan tamadun Islam daripada aspek sains dan teknologi. Ini secara lebih terperinci kerana saya dan rakan-rakan perlu membuat kajian, perlu mencari maklumat berkaitan dengan kajian yang kami lakukan ini.
Okey, apa yang telah saya pelajari adalah apa yang telah saya dapat daripada kajian ini adalah berkenaan dengan bidang astronomi, berkaitan dengan bidang sumbangan pada bidang astronomi di mana tokoh-tokohnya adalah seperti Al-Biruni, Nasir al-Din dan Khalifah Al-Ma'un. Bukan itu sahaja, saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh ilmuwan yang lain daripada pelbagai bidang yang lain seperti matematik, fizik dan kimia. Bukan itu saja, saya juga dapat mengenali ilmuwan dalam bidang perubatan yang sangat disegani seperti Ibn Sina, Ar-Razi dan Al-Zahrawi. Itu sahaja daripada saya. Itu adalah refleksi daripada saya setelah saya membuat kajian ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Ahmad dan nombor kad matrik saya adalah 4202035181. Refleksi yang saya dapat terhadap sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains dan teknologi adalah saya dapat mengetahui dan mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang sains dan teknologi. Antaranya dalam bidang astronomi iaitu Al-Biruni. Beliau mampu menentukan jarak antara bintang dengan cerapannya. Selain itu, Nasir al-Din yang memperkenalkan teori kedudukan bintang dan planet. Seterusnya, Khalifah Al-Ma'un. Bagi bidang matematik pula, Al-Khwarizmi yang digelar bapa algebra serta penyelesaian algebra dalam kehidupan seharian. Selain itu, Al-Kindi mengarang beberapa buah buku. Seterusnya, Al-Batani. Dalam bidang fizik pula, Ibnu Al-Haytham dikenali sebagai bapa optik moden kerana penemuan beliau terhadap gerakan cahaya serta fenomena optik. Beliau juga membuat cermin, kantar cembung dan cengkung dengan menggunakan mesin larik. Seterusnya, Al-Biruni yang membincangkan tentang graviti, ruang, jirim serta pergerakan bumi. Al-Razi juga yang terkenal dengan gelaran Razors. Beliau menghasilkan banyak karya berkaitan alkemi, optik, gerakan, ruang dan masa. Dan bagi bidang kimia pula, Jabir Ibn Hayyan yang dikenali sebagai Geber, tetapi bagi golongan barat, beliau diberi gelaran bapa kimia moden kerana menemukan pelbagai hasil kajian seperti beberapa jenis asid, antaranya asid klorida dan asid nitrat untuk melarutkan emas. Seterusnya, Abu Bakar Muhammad. Beliau juga merupakan orang pertama yang mampu menghasilkan asid sulfat dan beberapa asid lain. Dalam bidang perubatan pula, tentulah Ibnu Sina yang sangat terkenal, yang banyak menemukan perubatan moden yang dibincangkan di dalam Al-Quran. Di Malaysia, kita dapat lihat satu hospital Avicenna di Shah Alam. Nama hospital ini diambil sempena nama Ibnu Sina. Selain itu, Al-Razi, seorang saintis ulung, berjaya menghasilkan 200 buah buku perubatan yang masih menjadi rujukan sehingga kini. Seterusnya, Al-Zahrawi merupakan bapa pembedahan moden yang sangat mahir dalam pembedahan dan ubat-ubatan. Beliau berjaya membuang sel kanser pada tahap 1 di zaman itu. Sebelum ini, saya kurang pengetahuan tentang sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains dan teknologi, tetapi setelah membuat kajian ini, alhamdulillah, saya dapat menambah ilmu saya dalam bidang ini. Itu saja refleksi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.